10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Okay, Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan bersambung lagi pelajaran yang telah kita belajar pada 2 hari lepas. Pelajaran 23, bidang akhlak, tajuk pemaaf melunakkan hati. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah Ustazah akan baca doa dan anak-anak Ustazah semua aminkan doa yang dibaca. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini, insya-Allah kita sama-sama belajar pelajaran 23 tajuk Pemaaf Melunakkan Hati tingkatan 3 KSSM. Objektif pembelajaran kita adalah kesinambungan daripada yang sebelum ini. Untuk hari ini kita akan sambung kepada 6.10.4 dan juga 6.10.5. 6.10.4 menerangkan adab dan cara memohon kemaafan dan 10.5 hikmah sifat pemaaf. Okey, ingat lagi tak sebelum ni apa yang dimaksudkan dengan pemaaf? Pemaaf dari segi bahasa, melepaskan atau membebaskan, manakala dari segi istilah, melepaskan seseorang daripada kesalahan dan membebaskannya daripada hukuman. Untuk hari ini 6.10.4. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jika aku menyakiti orang lain, berikanlah aku kekuatan untuk meminta maaf. Dan jika orang lain yang menyakitiku, berikanlah aku kekuatan untuk memaafkannya. Okey, jadi kat sini kita perlu mohon agar Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kita sentiasa memaafkan orang lain. 6.10.4 adab dan cara memohon dan memberi kemaafan. Ada 2 perkara kat sini, iaitu ketika memohon kemaafan dan juga ketika memberi kemaafan. Okay, kita tengok yang pertama dahulu, adab dan cara memohon kemaafan. Okay, untuk kita mohon kemaafan, pertama perlu bersegera memohon maaf. Okay, jangan bertangguh. Yang kedua, bertemu muka ataupun bersemuka dan bersalaman. Yang ketiga, mengakui kesalahan tanpa alasan. Tanpa sebab lain lah ni maksudnya. Seterusnya, memulangkan hak atau barang yang diambil. Berazam tidak mengulangi kesalahan. Okay, ni sama macam konsep taubat. Bila kita dah lakukan sesuatu, bila kita dah sedar, kita bertaubat dan kita berazam tidak mengulanginya lagi. Dan yang terakhir adalah ikhlas memohon kemaafan. Jangan kita mohon kemaafan dengan main-main. Memohon kemaafan perlulah ikhlas daripada hati. Bukan sambil muka masam memohon maaf. Tak, memohon maaf dengan sebaik-baiknya. Okey, untuk yang seterusnya, cara memberi kemaafan.
Memaafkan kesalahan tanpa diminta. Ada orang datang nak mohon maaf dengan kita, okey, kita maafkan. Melupakan kesalahan orang terhadapnya. Okey, yang ni memang Ustazah akui amal sukar pada kita untuk memaafkan orang lain apabila kita disakiti. Apatah lagi nak melupakan kesalahan orang yang dah buat pada kita. Tetapi macam doa tadi tu, kita doa kita diberi kekuatan untuk kita memaafkan orang, insya-Allah. Allah tu Maha membantu dan insya-Allah kita dapat melupakan kesalahan orang dah lakukan pada kita. Okay, seterusnya yang ni penting. Berdoa memohon hidayah dan keampunan untuk orang yang melakukan kesalahan. Bersangka baik terhadap orang yang memohon kemaafan. Okay, bila dia datang kepada kita, dia nak mohon maaf. Okay, kita perlu husnuzan ataupun bersangka baik. Dia mohon maaf. InsyaAllah selepas ini, dia tidak akan ulangi apa yang dia dah lakukan. Kita doalah kepada dia. Seterusnya, mengelakkan diri daripada bersifat dendam. Okey, bila dah maafkan, jangan nak ingat-ingat lagi benda yang negatif. Buang yang keruh, ambillah yang jernih. Okey, last, ikhlas memberi kemaafan. Okey, bila kita dah maafkan dia, jangan kita ungkit-ungkit lagi cerita-cerita yang sebelum ini. Kan hari ini lebih baik daripada semalam. Hati akan jadi tenang bila kita maafkan orang. Begitu juga kalau kita melakukan kesilapan, kita mohon maaf pada orang lain. Okey, kat sini Ustazah ada beberapa tips mengawal kemarahan. Okey, bila kita diuji dengan nafsu ammarah ataupun kita dalam keadaan marah, okey, apa kita perlu buat? Kita boleh melafazkan isti'azah dengan baca. Apa lafaz isti'azah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Atau kita boleh berdiam diri. Berdiam diri lebih baik. Jangan asyik nak bertikam lidah. Okay, seterusnya boleh berwudu, ambil air sembahyang. Atau duduk jika sedang berdiri. Okey, kalau kita berdiri, kita duduk. Kita calm down. InsyaAllah akan jadi tenang. Jangan kita sambil berdiri, kita marah dekat orang. Makin-makin lagi syaitan ni akan menghasut. Begitu juga kalau kita sedang duduk, kita berbaring. InsyaAllah beberapa tips ni dapat membantu mengelakkan kita daripada nafsu ammarah. Kita tengok gambar tu, seorang anak memohon maaf dengan seorang ibu. Okay, yang ni antara cara yang terbaik lah. Saling memaafkan antara satu sama lain. Okay, seterusnya 6.10.5. Hikmah bersifat pemaaf. Nak maafkan orang bukan senang. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita memohon hidayah kepada Allah juga, insya-Allah Allah Maha membantu dan kita akan menjadi pemaaf. Okay, hikmah kepada individu, kepada diri kita sendirilah. Yang pertama, memberi ketenangan jiwa. Tenang je, tiada masalah insya-Allah. Yang kedua, disenangi oleh orang lain. Muka tak berkerut, tiada masalah. Orang lain pun disenangi, senang berkawan dengan kita. Okay, yang ketiga, menzahirkan keunggulan peribadi Muslim. Ya, betul. Sebab nak jadi pemaaf ni, kita perlu kuat. Kuat berjihad untuk melawan nafsu. Nafsu yang tak elok lah. Nak berdendam dengan orang dan sebagainya. Yang keempat, mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang penting, mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang ni hikmah kepada individu. Seterusnya Ustazah pergi kepada hikmah kepada masyarakat.
Bila kita hidup bermasyarakat, nampak tak gambar yang Ustazah tunjuk tu? Hidup aman damai, harmoni, tolong-menolong antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan juga agama. Okey, hikmah dia bila kita menjadi seorang pemaaf, yang pertama, hidup dalam suasana harmoni. Atau dengan kata lain, aman damai lah. Tiada pertelingkahan yang berlaku. Yang kedua, mengangkat imej umat Islam. Okey, bila kita sikap positif, secara automatik umat Islam akan dipandang tinggi. Yang ketiga, dapat menarik minat orang bukan Islam untuk mendalami Islam. Sebab kita dah bagi contoh yang terbaik. Jadi mereka pun senang nak bersama-sama dengan kita. Tiada lagi persengketaan dan sebarang perkara negatif dapat dihindari. Yang keempat, hikmahnya dapat mewujudkan sikap toleransi, tolong-menolong dalam kalangan masyarakat. Jadi masih belum terlambat untuk kita memohon dan memberi maaf kepada antara satu sama lain. Jadi jom sama-sama kita positifkan diri, positifkan mindset kita dan kita sentiasa ingin berubah daripada negatif kepada positif. Banyak impak positifnya yang akan kita dapat. Okey, baik. Sebagai penilaian untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah dah bagi link. Jadi anak-anak boleh jawab kuisis pada link yang Ustazah dah bagi sebagai latihan. Semoga kita semua menjadi seorang yang memohon maaf dan sebagai pemberi maaf. Bermula daripada hari ini. Walaupun susah untuk kita memberi maaf, insya-Allah bila kita cuba dan kita cari kekuatan untuk memohon dan memberi maaf, Allah akan bagi yang terbaik. Terima kasih kerana sentiasa mendengar pembelajaran dan perkongsian pada hari ini. Semoga beroleh manfaat dan petunjuk kepada kita semua yang mendengarnya. Sekian saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.